Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastanshaqu fayastansiru illa kharrat khataya wajhahu min atrafi lihyatihi ma'al ma' thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqayn illa kharrat khataya yadayhi min anamilahu ma'al ma' thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sahu min atrafi sya'rihi ma'al ma' thumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'bayn illa kharrat khataya rijlayhi min anamilahu ma'al ma' min anamilihi ma'al ma' fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa asna alayhi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahad wa farra qalbahu lillahi ta'ala illa ansarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladatu ummuhu ila akhir hadis. Muslimin yang benar dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dipertemukan pada tengah hari ini dengan kita mulakan bicara melalui hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasah. Hadis ini panjang, tapi petikan hadis tadi adalah bahagian pertengahan akhir yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang akan kita perolehi apabila melazimi berwudu. Mungkin kita akan banyak dengar ataupun dah biasa dengar hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan bila kita berwudu. Sebab tu bila kita berwudu tu biar bersungguh-sungguh. Kerana apa? Daripada hadis yang kita baca tadi itu pun Nabi menggambarkan bagaimana orang yang berwudu, setiap kali kita berwudu pada setiap anggota, dengan turunnya air itu adalah suatu kiasan dengan gugurnya dosa-dosa kita. Basuh muka, air yang gugur daripada muka tu adalah dosa-dosa kita digugurkan. Ibaratlah, maksudnya bayangkanlah, kalau sehari 5 kali kita ambil wudu, kita melazimi wudu dengan kesungguhan, dengan penuh ta'abudi kepada Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita pada tiap-tiap hari. Cuma apa yang menarik daripada hadis ini, saya bukan nak cerita kelebihan berwudu tu, tapi kita nak cerita siapa perawi hadis ni. Kelebihan-kelebihan berwudu ni banyaklah. Kita biasa dengar kat Aikim kan, tapi yang merepit tak boleh nak dengar Aikim lah. Kalau yang naik kereta menghadap jam tu macam-macam lah dia dengar. Kalau naik motor jangan buat, bahaya. Jadi kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh hadis kadang-kadang yang akan menjadikan lebih menarik yang tentang sesuatu hadis itu adalah cerita di sebalik periwayatan tersebut. Hadis yang saya bacakan tadi itu satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasah. Dan saya yakin nama ini bukan nama yang familiar bagi kita. Kalau Amr bin Al-As dan Abdullah bin Umar Al-Khattab, itu nama-nama yang kita panggil nama yang dah famous lah. Tapi nama Amr bin Abasah ini nama yang rare lah. Sangat-sangat rare. Sebab itu ada kisah yang menarik tentang beliau.
Beliau sendiri yang meriwayatkan, sebagaimana kisah Salman Al-Farisi yang pernah kita kongsikan pada bulan yang lalu, bagaimana Salman Al-Farisi berkenan untuk menceritakan kisah keislamannya dengan riwayat yang sangat panjang. Maka begitu juga Amru bin Abbasah menceritakan perihal keislaman. Kata beliau, dan hadis ini tarafnya adalah hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. An Amr ibn Abbasah radhiyallahu anhu qala kuntu wa ana fil jahiliyah azunnu anna an-nas ala dhalalati. Kata beliau, ketika mana aku berada pada zaman jahiliyah dan aku mengira-ngira bahawa manusia berada dalam keadaan kesesatan. Amru merupakan kelahiran Yaman. Dia berasal daripada Yaman. Dan dia memang menetap di sana, duduk di sana. Dan dia sebutkan ketika mana zaman jahiliyah merujuk kepada fasa dan era yang sama sebelum permulaan wahyu. Sebelum Nabi menjadi Nabi di Mekah, suasana yang sama juga berlaku di Yaman dan juga berlaku di tempat-tempat yang lain, termasuklah di Syam. Sebagaimana Mekah bertapaknya penyembahan berhala pun diperolehi daripada luar, pengaruh luar. Bagaimana berhala boleh masuk ke dalam Mekah melalui riwayat yang masyhur, dibawa masuk oleh seorang pemuka Quraisy pada zaman dahulu daripada kabilah Bani Khuza'ah, iaitu Amr bin Luhai. Ketika mana melakukan ekspedisi perniagaan di Syam, maka di Syam rupanya lebih awal lagi rosak daripada Mekah. Maka di sanalah beliau berkenan melihat adanya berhala yang banyak di sana. Lalu ditanya, apakah ini? Maka kata mereka, ini adalah Tuhan kami, dan kami menjadi senang, kami menjadi baik kerana adanya Tuhan-Tuhan ini. Maka idea daripada luar itu dibawa masuk ke dalam. Maka realitinya sama je setiap zaman. Kesesatan, kerosakan yang berlaku di tempat itu pun semua datang daripada luar kan. Konsepnya kan, apa juga unsur-unsur hiburan semua datang daripada luar. Kita CNP, SPG tak ubah sikit pun. Cuma taste tu dimelayukan saja. Macam kita makan nasi Arab lah. Kita nak makan nasi Arab, tapi nak makan taste Melayu. Akhirnya bukan jadi nasi Arab dah, ini nasi biryani lah. Sini sedap kenapa? Dia pedas. Kita mana ada nasi Arab pedas? Sebenarnya kita nak makan taste kita kan. Jadi kita melayukan dia. Maka sama jugalah konsert ke apa juga, hiburan semua kita melayukan dia ataupun serasikan dengan budaya kita. Tapi tetap idea asalnya datang keluar. Makanan tak kisahlah, tapi budaya-budaya yang lain. Begitu juga kita mengira daripada Yaman melalui fasa yang sama juga, kesesatan-kesesatan yang berada di sana pun boleh jadi diimport daripada luar, ataupun Yaman itu sendiri yang menjadi pemula kepada kerja-kerja ataupun aktiviti-aktiviti yang sesat. Maka kecerdikan diberikan oleh Allah kepada Amr bin Abbasah. Sebagaimana Nabi di Mekah segabut dengan kerosakan-kerosakan yang berlaku, maka Amr bin Abbasah pun merasakan sedemikian. Kata dia, wa annahum laisu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awthan. Mereka ni tak betul. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan upacara-upacara yang mengarut bagi dia. Maka jiwa sebegini merupakan jiwa yang sangat-sangat didambakan oleh kita ketika mana masyarakat berada dalam keadaan tak baik, tapi adanya anak-anak muda yang masih lagi cintakan kepada kebaikan. Adanya dalam kalangan anak muda yang tak terkesan dengan benda-benda seperti itu, sudah tentu kita akan rasa lapang. Ketika mana orang duk sibuk main TikTok, orang duk main itu ini, tiba-tiba ada budak muda pergi mana? Masjid. Tak ada TikTok ke? Yang kata TikTok, akaun Facebook pun tak ada. Jadi nak cari mana anak-anak muda yang tak heran dengan benda-benda macam tu, tetapi disukakan kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ramaikanlah individu-individu seperti ini, boleh jadi dengan berkat doa orang-orang yang soleh.
Sebab tu benda yang kita takuti tempat kita adalah apabila matinya ataupun Allah Ta'ala tarik nyawa orang-orang yang soleh. Kalau boleh jadi generasi kat situ, orang-orang kat situ selamatkan apa, ada juga orang-orang yang soleh. Bila meninggalnya orang-orang soleh, kita kena turut merasakan kesedihan. Kerana apa? Semakin berkurangnya orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk semua orang. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbaru akhbaron. Maka ketika itulah aku dengar daripada kejauhan, daripada bumi Mekah, adanya seorang lelaki yang menyampaikan khabar-khabar, berita-berita yang merujuk kepada ajaran-ajaran yang menarik perhatian Amr bin Abbas. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi. Maka aku pun bersegera mengambil tunggangan aku dan menuju ke sana. Itu juga yang berlaku kepada Salman Al-Farisi. Bila dengar ada ajaran yang benar, maka cepat-cepat, bahkan dia melarikan diri daripada rumah demi untuk mendapat dan mencari kebenaran di bumi Syam. Cepat-cepat dia cari. Bila tahu adanya Nabi dekat Mekah, cepat-cepat dia bergerak menuju ke Mekah. Maka ini sifat individu-individu yang mudah-mudahan sifat-sifat sebegini akan menemukan kita dengan kebenaran demi kebenaran. Assalamualaikum. Faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan jura'u alaihi qaumahum fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi di Makkah. Maka apa yang berlaku sampainya Amr bin Abbasah di sana adalah pada fasa Nabi baru mula-mula berdakwah. Dan pada waktu itu dikhabarkan oleh Amr bin Abbasah Nabi sedang sembunyi-sembunyi. Bermaksud dakwah masih lagi berlangsung secara rahsia. Dakwah kerahsiaan ini 3 tahun sahaja. Maka boleh jadi Amr datang pada tahun pertama, boleh jadi datang tahun kedua, boleh jadi datang tahun ketiga. Tak disebutkan oleh Amr secara tepat. Tapi yang pentingnya masa itu Nabi masih lagi bergelut dan berdakwah secara rahsia-rahsia. Antara pusat dakwah Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dan pada peringkat awal tak ada markas pun, tapi Nabi pergi jumpa seorang demi seorang berdakwah secara peribadi. Maka ketika itulah Amr bin Abbasah daripada Yaman ni sampai di Mekah dan bertemu dengan Nabi. Dia cari jalan macam mana nak bertemu dengan Nabi. Akhirnya berjaya menemui Nabi. Lalu dia kata, faqultu lahu ma anta. Kata Amr, kau ni apa? Kata Nabi, ana nabiyyun, aku Nabi. Dia tanya lagi, wa ma nabiyyun, Nabi itu apa? Qala arsalani Allah. Aku diutuskan oleh Allah. Itu maksud Nabi. Itu maksud Rasul. Apa dia? Adalah utusan Allah. Wa bi ayyi syai'in arsalak. Maka untuk apa engkau diutuskan? Maka jawab Nabi, arsilni bisillatil arham wa kathural awsan wa ay yuwahhidallahu la yusyrika bihi syai'. Maka Allah utuskan aku dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah mengutuskan aku untuk menghubungkan silaturahim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk mematahkan penyembahan berhala, dan seterusnya untuk menyembah Allah yang Esa. Qultu faman ma'aka ala hadza. Soalan ini yang menyebabkan boleh jadi Amr ini sampai pada fasa pertama, tahun pertama. Sebab apa? Lepas dia bagi tahu, lepas Nabi bagi tahu ajaran aku adalah sekian. Kemudian dia tanya lagi, habis sekarang siapa yang dengan kau? Siapa yang bersama dengan kau? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurun wa abdun, bersama aku adanya manusia lelaki yang bebas dan adanya hamba. Wa ma'amu yauma izin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma. Yang dimaksudkan dengan Nabi adalah merujuk kepada Abu Bakar dan juga Sayyidina Bilal. Qultu inni muttabi'uk. Maka akhirnya selepas mana dengar penjelasan Nabi dan dia tahu dah ada yang ikut Nabi, maka apa kata dia? Kalau macam tu, aku nak ikut kau, aku nak beriman dengan kau. Ini
Amr bin Abbasah. Tapi kita lihat apa respon Nabi. Qala innaka lan tastati'a zalika yawmaka hadha ala tara hali wa halan nas walakin arji'u ila ahlik fa idza sami'ta bi qad zaharat fa atatni. Kata Nabi, kau takkan mampu juga. Kau tak boleh buat. Jarang kita dengar ni kan, orang nak masuk Islam, tak payah. Mesti dengar. Ini kisah yang keren. Nabi tak bagi. Nabi kata apa? Kau takkan mampu ikut aku. Kau pun tengok kan keadaan aku macam mana. Sangat-sangat lemah. Aku pun terpaksa bersembunyi. Dan aku berapa ketul dia ikut aku. Lepas tu Nabi larang dia ikut Nabi. Kan Nabi kata apa? Baik, balik kampung kau. Nanti suatu hari nanti datang balik kau. Macam tu jawapan. Jadi kalau kau dengar pada waktu tu aku dah kuat, aku dah okey, kau datang balik kau. Maka ini adalah permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada fasa-fasa awal, didatangi oleh orang yang datang daripada luar. Walaupun kita kata dakwah disampaikan secara sembunyi sampai ke Yaman, sampai berita ke Yaman. Maksudnya apa? Ada benda yang yang lagi kita cakap rahsia, lagi cepat sewa. Rahsia kerajaan, private and confidential, yang ni paling sewa ni. Yang tu paling cepat sewa. Maksudnya perangai manusia ni, lagi benda tu cakap rahsia, lagi nak cari. Sebab tu kenapa ajaran-ajaran sesat, ajaran batinnya sangat cepat tersebar walaupun secara rahsia. Ajaran hadi min Allah, dia tersebar bukannya baru nak lancar pecah tanah, dah buat convocation. Baru kita tahu, ada kan ahli ratus ribu kan, ribuan ahli dah buka pejabat kat setapak. Jangan pergi beli orang pula. Jadi gambaran bahawa memang manusia ni lagi cakap ada rahsia, lagi kita nak pergi cari ada rahsia. Nak tahu tak rahsia, tips, lagi kita suka kan. Siapa nak tips cepat kaya? Masing-masing tu yang kena tipu lah kan. 100,000 hangor, 3 juta habis. Kenapa? Kita mudah sangat terkesan. Sebab itu benda kebenaran bermula dengan rahsia. Tetapi akhirnya rahsia itu akan timbul di atas darat. Sebab kebenaran ini sifatnya adalah mesti dizahirkan. Berbeza dengan kebatilan, suka rahsia. Walaupun dakwah Nabi itu bermula dengan rahsia, tetapi hanya 3 tahun sahaja. Lepas tu dakwah Nabi itu tak rahsia dah. Hari ini kalau ada kerahsiaan pun hanya daripada aspek pergerakan. Soal kandungan, konten dakwah agama, carilah berkata, tak ada yang rahsia langsung. Al-Quran tu tak ada 114 surah, rupa-rupanya sebenarnya ada 130 surah. 16 surah lagi dirahsiakan. Tak ada. Memang 114 surah itulah konten dakwah. Hadis-hadis Nabi yang mana kita jumpa dalam semua kitab-kitab hadis itulah, tak ada satu kitab hadis yang dirahsiakan, tak ada. Kerana apa? Sifat dakwah itu pada peringkat awal dirahsiakan kerana apa? Ancaman. Tapi hari ini walaupun diancam pun tetap konten ajaran agama itu boleh disebarkan secara meluas, tak ada rahsia dah. Jadi akhirnya Nabi melarang untuk Amr bin Abbasah untuk ikut Nabi, tetapi Nabi suruh dia balik dan sampai satu masa jumpa balik Nabi. Maka kata apa? Apa kata Amr? Fazhabtu ila ahli wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah hatta qadima nafarun min ahli al-Madinah. Maka sebab Nabi tak bagi, dia pun balik. Sampailah bila? Sampailah suatu hari dihantar beberapa ahli keluarga dia ke Madinah untuk periksa bagaimana keadaan Nabi di Madinah. Bayangkan, tahun pertama dia jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi balik? 13 tahun. Nabi dah kat Madinah, Nabi dah berhijrah kat Madinah. Ni yang kita kata ni, hidayah tu memang milik Allah Ta'ala. Kalau memang betul dia nak, memang dia akan cari. Dan itulah sifat hidayah dan sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, dengan syarat dia memang tulus ikhlas nak cari kebenaran.
Lepas tu kata dia, berlakulah beberapa dialog. Ma fa'ala hadha ar-rajul allazi qadima al-Madinah wa qalu an-nas ilayhi sira'un wa qad arada qawmahu qatlahu falam yastati'u zalika fa qadimtu al-Madinah fa daqaltu alayhi. Maka bila dia hantar wakil tu, ditanya, apa cerita lelaki yang dah sampai Madinah tu? Dia kata, ramai manusia nak datang kat dia, semua orang berpusu-pusu nak kat dia. Merujuk pada peristiwa hijrah lah tu, Nabi baru berhijrah. Semua orang datang kat Nabi kan. Semua orang datang mengimani risalah Nabi, menyebabkan umat Islam pada waktu bertambah bilangannya. Kata dia lagi, orang Mekah nak bunuh dia tapi tak berjaya, dan Nabi berjaya berhijrah ke Madinah. Maka dengan maklumat itu, dia pun datang ke Madinah. Amr bin Abbasah datang ke Madinah. Maka kata dia, ya Rasulullah, ata'arifuni? Sampai-sampai dia cari Nabi, hai Rasulullah, kenal aku lagi tak? 13 tahun. Tuan-tuan ingat lagi tak kawan yang jumpa 13 tahun? Ingat lagi tak? Muka mesti dah. Dulu jambu kan, sekarang nak penuh gambar. Ingat lagi tak? Siapa dia? Pagi tadi saya duduk mesej dengan seorang doktor ni kan. Kat WhatsApp dia ada gambar dia dengan suami dia kan. Itu PM lah. Ni gambar suami dia. Gambar suami saya lah. Siapa nama dia? Dia pun bagi tahu nama dia. Kata dah, ini kawan saya dulu ni. Punya kontak dengan bini kawan rupanya. Kita kontak tu tanya, benda tak tahu ada kaitan pun. Dia tanya balik lah, aku punya kawan. Last jumpa 2011, 2012 jumpa. Maksudnya dah 10 tahun tak jumpa. Tapi muka tu still sama kan. Jadi kita pergi online ni tak jenis nyamar banyak kan. Senang-senang nak kenal. Jadi 13 tahun jumpa balik Nabi. Maka kata Nabi apa? Na'am antal ladzi laqitani di Makkah. Kau ni yang jumpa aku kat Makkah. Pernah Nabi jumpa sekali tu. Nabi jumpa sekali. Inilah kelebihan orang Arab pun. Kita pun memang ada kawan dalam orang bangsa Arab. Kita jumpa dia sekali je. Dan kadang-kadang bukan jumpa kawan pun. Kita naik bas. Ramai orang kan naik bas hari. Tapi bila jumpa naik bas, engkau ni nama sekian kan? Dia ingat kita. Itu kelebihan orang Arab yang kelebihan tu tak banyak pada kita. Kita baru jumpa sekali tu memang siapa nama mamat ni kan? Kita tak ingat dah. Tapi orang Arab kelebihan dia bukan setakat ingat muka kita, dia ingat nama kita. Kita pun ada beberapa kawan Arab yang memang dah lama tak jumpa, bila jumpa balik ingat balik nama kita. Jadi kita kalau orang ingat nama kita, tak haru tak? Oh, tak haru kan. Cuma kita pula jadi tak ingat nama orang kan. Itu perangai kita pula masalahnya. Kita suka orang ingat nama kita, tapi kita sendiri pun tak ingat nama orang. Sebab tu saya sendiri dengan pelajar pun saya selalu sebut, Allah bagi kelebihan kepada ustaz saya sebut dengan pelajar kan. Satu kelebihan, apa dia? Ustaz memang lupa nama orang. Ini kelebihan Allah bagi kepada saya. Sebab kita kata, macam mana dia memang tak ingat. Jadi kalau pelajar jumpa kita pun, Ustaz ingat saya tak? Kita kata, aduh, ini kelebihannya Allah bagi saya tak ingat nama orang. Jadi mudah-mudahan itu yang kita kadang-kadang benda itu kelemahan. Tapi untuk sedarkan hati kita kata itu kelebihan Allah bagi kepada kita. Kita dah try banyak kali dah ingat. Hari ni masuk kelas, saya lupa dah nama. Buat macam mana kan? Takut kamu kadang-kadang pelajar ni tak ingat nama dia kecil hati. Maka akhirnya kata dia, qultu ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalhu. Akhbirni 'anis salah. Jumpa Nabi terus dia tanyakan kepada Nabi, tolong ajarkan aku apa yang aku sepatutnya tahu, iaitu tolong ajarkan aku tentang solat, dan tolong ajarkan aku benda yang aku tak reti. Maka ini sifat orang yang betul-betul cari kebenaran. Maka bila ditanya kepada Nabi itu, maka Nabi pun ceritakan kepada dia panjang. Nabi cerita pasal solat, apa kebaikan solat, macam mana cara nak solat subuh, pada waktu bila solat subuh. Saya tak baca lah hadis dia panjang. Dia tanya satu-satu, Nabi bagi tahu satu-satu. Solat subuh waktu dia begini, solat subuh waktu begini, solat asar, solat maghrib, solat isyak waktu ni sekian, rakaat hadis sekian. Dan dah habis tu Nabi cerita lagi cara berwuduk. Hadis yang saya bacakan di awal tadi kan, macam mana cara nak berwuduk, kenapa kena berwuduk, bila berwuduk tu apa yang Allah Ta'ala berikan. So bila kita berwuduk, pastikan kita berwuduk tu sungguh-sungguh, kerana setiap ibadah yang Allah Ta'ala bagi ni tak sia-sia. Bila kita berwuduk tu, basuh muka tu, bayangkan ya Allah ampunkan dosa, gugurkan dosa-dosa daripada muka kita kan, mata kita. Tadi sebelum masuk surau ni, tengok TikTok adalah 30 video kan, 20 tu banyak tak elok. Jadi tak, Allah ampunkan, bersihkan dosa mata kita, dosa telinga kita, semua tu Allah Ta'ala gugurkan ketika mana kita ambil wudu. Sebab tu hikmah
berwuduk yang paling besar adalah untuk menyucikan diri kita sebelum bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Musa kan. Bila nak jumpa Tuhan, Allah Ta'ala suruh apa? Ikhlaq dari, tanggalkan sepatu, tanggalkan kasut. Nak beribadat, tempat beribadat mesti bersih. Dan yang paling penting kita nak bersihkan hati kita. Maka Nabi ajarkanlah kelebihan-kelebihan berwuduk satu persatu. Maka kebaikan dia adalah akan dihapuskan dosa kita seumpama kita baru dilahirkan oleh mak kita. Ke hadis ni yang kita biasa dengar ni, antara yang meriwayatkan hadis ni, biasa kalau kita dengar dekat iTunes tu ataupun dekat TV, kat radio, yang meriwayatkan hadis ni adalah Abu Umamah Al-Bahili. Itu sahabat Nabi yang masyhur. Rupa-rupanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Amr bin Abasah, yang dalam hadis ini juga berlaku dialog dia dengan Abu Umamah. Dalam riwayat yang dalam situasi yang lain, ketika mana Amr bin Abasah meriwayatkan hadis ini kepada Abu Umamah, maka Abu Umamah macam dia terkejut lah. Macam dia kata, ish, dia betul. Macam bahasa kita, kau boleh ingat cerita Nabi ni panjang ni. Maksudnya dia terus cerita kelebihan solat, kelebihan duduk panjang ni, panjang. Macam mana kelebihan yang banyak tu akan diperolehi oleh seseorang. Bahasa ni macam logik dia kan. Ataupun betul ke ni Nabi yang cakap ni? Maka Amr bin Abasah ni dia kata, aku ni dah tua. Yelah, masa dia jumpa Nabi tu, boleh jadi masa tu umur dia dah, Wallahualam. Sebab tak ada riwayat yang menceritakan tentang umur dia. Tapi kita bayangkanlah, mungkin waktu tu dia dah dewasa. So, datang jumpa Nabi 13 tahun kemudian, mungkin dah nak masuk 50-an dah umur dia. Baru dapat belajar, baru dapat mengaji. Jadi sudah tu dia kata apa? Aku ni dah tua. Kalau nak belajar banyak-banyak, mungkin aku tak sempat dah. Maka bila dapat satu hadis daripada Nabi, maka aku ingat. Bahkan kata dia, aku dengar hadis Nabi ni banyak kali. Banyak kali aku dengar ni. Dalam riwayat sebut, aku dengar 7 kali. Apakah memang 7 kali? Kata para ulama, tak, bukan 7 kali. Maksudnya 7 kali tu macam kita lah. Berapa kali dah ni cuci ni? Dah 800 kali dah. Maksudnya dah pakai tu banyak kali lah kita buat. Di gambaran kepada ilmu mubahalah, banyak kali dengar. Bermaksud dia tahu, dia dah umur, dia tak sempat nak mengaji macam orang lain. Sebagaimana Abu Hurairah. Abu Hurairah sebenarnya masuk Islam lambat lah. Abu Hurairah masuk Islam lambat. Sebab tu faktor umur ni, kita jangan jadikan dia suatu penghalang untuk kita menambah kefahaman tentang agama. Kadang-kadang kita selalu sebut, kita dah tua dah, tak ada nak mengaji dah. Pasal dah tua lah kena mengaji cepat-cepat. Orang muda mungkin tak mengaji, ataupun orang muda dia boleh mengaji banyak lagi. Tapi kita bukan nak mengaji banyak, tapi kita nak faham banyak supaya boleh beramal dengan banyak. Dan boleh jadi kita tahu 1-2 hadis, tapi kita konsisten buat amal, itu adalah jauh lebih baik daripada kita belajar macam-macam tetapi akhirnya praktikalnya tak ada pun. Ada seorang ustaz dia kata apa? Quran itu Allah Ta'ala turunkan kepada kita bukan semata-mata untuk kita khatam banyak kali, betul juga kan, tetapi untuk kita fahamkan dan kita boleh amalkan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Jadi kata Amr bin Abasah kepada Abu Umamah, dia kata apa? Aku ni dah berumur, mungkin aku ini tak mampu nak menampung banyak-banyak ilmu, dan sudah tentu mustahil untuk aku berdusta kepada ke atas nama Nabi SAW. Aku takkan berdusta kepada Nabi. Takkan, dia kata. Sebab Abu Umamah ni macam pertikai kalau panjang hadis ni, dan kelebihan-kelebihan tu banyak. Betul ke Nabi yang sebut gambarannya begitu? Kata Amr bin Abasah, takkan. Aku takkan khianati Nabi, dan apa yang aku sampaikan ni adalah apa yang aku dengar daripada Nabi SAW. Okey, ini pun tanggungjawab kita juga. Tanggungjawab kita juga untuk jujur dan amanah dengan Nabi SAW. Apa maksud kita jujur dengan Nabi? Jangan mandai-mandai lah. Nak kata Nabi kata kan. Ini pengajaran penting daripada Amr bin Abasah. Dia kata apa? Aku takkan berdusta atas nama Nabi. Antara maksud berdusta atas nama Nabi adalah memandai-mandai, kata Nabi kata padahal Nabi tak kata pun. Maka mesti kena confirmkan. Maka boleh jadi ada kebaikan-kebaikan yang banyak confirm datang daripada Nabi, kita buat. Dan ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang bukan datang daripada Nabi pun kita buat,
Cuma jangan sandarkan kepada Nabi. Buat je dah kan. Jadi kita belajarlah perlahan, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kita kata Nabi kata, tak, Nabi tak kata. Tapi nak mengaji sampai ke negeri Cina, pergilah, tak ada masalah pun. Cuma jangan kata Nabi kata. Itu je. Kebaikan-kebaikan itu boleh jadi datang daripada orang lain. Yang paling penting sandarkan kepada individu-individu tersebut secara ramai. Tapi sebab itu cerita Amr bin Abbasah ni pada saya di antara cerita yang sangat-sangat memberikan inspirasi bagaimana individu yang datang bertemu dengan Nabi daripada Yaman ke Mekah, nak beriman dengan Nabi. Nabi kata jangan. Kerana apa? Pada waktu itu bayangannya, kalaulah dia beriman, bilangan orang Islam pada waktu itu, kalau ikut riwayat tu baru ada 2 ketul. Mungkin tambah Khadijah ada 3 ketul. Ada 4-5 orang itu je kan. Maka tiba-tiba kau daripada luar datang nak beriman dengan aku, macam mana kau nak bertahan dengan aku? Tak boleh. Nabi tak bagi. Sebab itu Nabi ni dia faham kondisi setiap orang. Berbeza ketika mana Abu Zar Al-Ghifari datang nak beriman dengan Nabi. Abu Zar Al-Ghifari ni datang daripada pinggir-pinggir Madinah. Dia daripada Bani Al-Ghifar yang kampung dia adalah berada pada laluan daripada Mekah nak ke Syam. Maka mesti lalu kampung dia dulu, singgah dulu, baru boleh sampai ke Syam. Biasa memang perkampungan dia menjadi tempat orang berdagang singgah. Perkampungan Al-Ghifari. Maka Abu Zar datang ke Mekah, jumpa Nabi, bagi tahu aku nak masuk Islam. Bila jumpa Nabi nak masuk Islam, Nabi izinkan. Tapi Nabi kata apa? Lepas ni balik ke kampung kau, diam-diam je tau. Jangan kecoh-kecoh. Kalau waktu tu tak ramai tengok orang masuk Islam. Tapi apa yang berlaku? Abu Zar pergi dekat Kaabah, isytihar. Aku dah masuk Islam. Dan Nabi dah pesan dari itu. Nabi kata jangan. Akhirnya dia pergi kat tengah-tengah Kaabah, isytihar Islam. Agak-agak apa yang berlaku kepada Abu Zar? Memang kena belasah. Kena belasah sampai dia pingsan. Mujur datang Abbas. Abbas datang selamatkan dia. Abbas kata, orang nak pukul pun agak-agak lah. Tengoklah orang yang kau nak pukul. Dia ni daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni kita lalu, dia highway kita. Jadi kalau korang pukul dia, nanti kalau orang kampung dia tak bagi kita lalu, macam mana kita nak berdagang? Maka orang pun bersurai. Masalahnya Abu Zar esok buat lagi. Beberapa kali dia buat sampai dia kena pukul, Abbas selamatkan dia. Ini cerita yang kita kata bila kita teliti satu-satu, kita akan dapati perbuatan-perbuatan para sahabat itu kadang-kadang menimbulkan keterpujaan kepada kita. Abu Zar ini, kalau cerita dia yang masyhur adalah cerita berkaitan dia minta jawatan kepada Nabi. Abu Zar minta jawatan kepada Nabi. Ya Aba Zarrin, kata Nabi, innaka la dhaif. Mudah kau, kata Nabi. Awak tak boleh pegang-pegang jawatan ni, awak tak reti. Bahasanya Nabi menggambarkan kepada Abu Zar, dan kadang-kadang memang kita kena jujur. Jangan suka moja sangatlah mengatakan kalau dia tak reti tu bagi tahu je, memang awak tak reti ni, awak tak boleh. Awak tak boleh, ni bukan bidang awak, ni bukan kepekaran awak. Jadi jangan pandai-pandai. Maka Nabi bagi tahu kepada Abu Zar sedemikian rupa. Tetapi gambaran kita bukanlah Abu Zar tu lemah dalam segala aspek. Daripada aspek berani, Abu Zar seorang yang sangat berani. Sangat-sangat berani. Buktinya baru masuk Islam terus isytihar. Dan dia kena pukul pun tak isah-isah. Maksud tak isah tu maksudnya tak serik. Terus esok dia masih lagi nak orang tahu bahawa dia dah Islam. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, cerita yang masyhur kita semua tahu kan. Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ke-5. Walaupun pada waktu tu orang Islam masih lagi kita kata tak sampai 100 lagi pun, 10 je. 10 ni sikit lah. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Jom kita isytihar ramai-ramai. Kita ni agama yang betul kan? Kita bawa benda yang betul kan? Jadi kenapa nak takut? Itu perangai Sayyidina Umar. Tapi apa kata Nabi? Wahai Umar, kita masih sikit. Abu Bakar bertambah, ayo Umar, kita tak ramai oi. Janganlah nak buat berani sangat. Kadang-kadang itu pun penting juga, supaya kita menilai setiap tindakan kita dengan memikirkan cost and effect. Kena fikir. Nabi fikir tak? Sebab itu para ulama bahas kenapa dakwah Nabi itu dilakukan secara rahsia, kerana memikirkan kesan-kesan jangka masa panjang. Dan dengan sebab perbuatan Nabi memulakan dakwah secara rahsia, itulah dakwah berjaya disampaikan kepada ramai orang dalam
masa yang singkat, tetapi dengan jumlah bilangan yang tak boleh disangka-sangka. Kita hari ini Islam tak rahsia dah, tapi berapa ramai orang yang kita menjadi tarik untuk mereka dekat dengan agama Islam. Daripada kalangan orang Islam yang lalai menjadi orang Islam yang baik, daripada orang bukan Islam yang memang anti kepada Tuhan menjadi orang bukan Islam yang okey dengan kita, sampailah mereka masuk Islam. Maka semua ini akan kita peroleh, akan kita mampu fahami melalui garapan-garapan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dalam riwayat yang lain, Amr bin Abbasah pernah menyebutkan, aku termasuk dalam kalangan orang yang 1/4 awal Islam. Yang disebut dalam satu riwayat yang lain, maksudnya kalau ikut ranking tu, aku ini orang yang keempat masuk Islam. Kata Amr, itu satu kebanggaan bagi dia. Cumanya para ulama khilaf pandangan lah. Sebab dia nak masuk Islam, tapi Nabi tak bagi. Nabi suruh bagi. Maka ada yang mengatakan dia bukan orang yang awal masuk Islam. Sebab tu kalau kita baca kitab sirah, kita tak jumpa nama Amr bin Abbasah, kita tak jumpa. Tapi bagi mereka yang meneliti nas hadis akan macam kalau ikut kategori menyatakan nak ikut Nabi tu, Islam ada. Simple dia nak tahu orang Islam ke tak. Mengaku tak Tuhan itu satu, mengaku. Mengaku tak Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir, mengaku. Islam dah. Tapi kalau kira daripada aspek kena mengucap syahadah secara rasmi, maka belum dikategorikan sebagai Islam. Maka itu kita panggil teknikal saja. Maka tak ada masalah pun kita nak masukkan dia sebagai orang yang awal masuk Islam pun boleh. Macam malam tadi pun saya mengajar kelas sirah, memang saya seraikanlah berdasarkan dapatan riwayat ni, Amr bin Abbasah dikategorikan sebagai antara orang yang awal masuk Islam. Kenapa? Dia jumpa Nabi dan dia mengakui apa yang disebutkan oleh Nabi. Cuma dia halang oleh Nabi untuk ikut ajaran dia, dan sudah pasti dia tak semayang. Dia tak semayang. Kenapa? Dia belum belajar. Sebab tu bila sampai saja ke Madinah, benda pertama yang diminta Nabi ajar dia, tolong ajar aku semayang. Maka hadis pasal solat ini, hadis pasal wuduk ni disampaikan betul-betul supaya apa? Orang Islam yang paling penting jaga ibadat, jaga solat cukup dah. Sebab tu ada seorang Arab Badawi pernah datang jumpa Nabi, minta amalan kepada Nabi. Apa amalan yang kalau aku buat ni, aku masuk syurga? Simple ni Nabi begitu. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah, semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, dihaji. Tu je Nabi. Ya. Confirm? Aku tak nak buat benda lain dah. Tak payah buat benda lain dah. Dah, aku nak buat yang ni je. Maka bila dia keluar daripada masjid, kata Nabi kepada para sahabat, nak tengok ahli syurga. Yang tadi tu gambaran kepada kita bahawa dalam kita nak beramal, penting untuk tidak memaksa untuk semua orang buat apa yang kita buat. Kita mempunyai masa kita, kita ada jadual kita, kita ada kefahaman kita, dan kita ada style kita. Tetapi jangan halang untuk orang beramal agama secara meluas. Ada orang yang dia nak amal-amalan yang simple-simple. Kerana apa? Dia kerja bawa Grab, semua shift dia balun. Kita tak tahu dia ada keperluan. Mungkin dia nak jaga mak dia sakit, dia nak jaga ayah dia sakit, dia nak kahwin lagi, dia nak beli rumah lagi kan. Jadi kita tahu dia struggle. Maka bagi dia amalan-amalan yang wajib sudah cukup. Janganlah orang macam ni kita nak suruh dia sembahyang duha, nak suruh dia qiyamul lail. Kalau dia yang offer tanya, aku dah sembahyang hari ni jaga dah, tapi rasa nak buat lagi lah. Perlahan-lahan lah. Jangan baru dia tanya tu kita suruh dia buat macam-macam. Boleh jadi takut akhirnya dia fed up. Sebab nak beramal ni ada satu benda yang Tuhan nasihatkan kita, apa dia? Jangan sekali-kali beramal yang menyebabkan kita fed up. Sebab tu yang masuk ajaran Hadi bin Allah tu dah fed up, dah bosan. Buat benda sama, dan buat pula, sekali zikir 2 jam, 3 jam. Akhirnya dia jadi fed up kan. Akhirnya bila datang ajaran baru, senang je, tak payah semayang pun tak apa. Ini sudah bagus. Akhirnya masuk. Jadi takut-takut kita dah tak tambah kefahaman, buat amalan pula dengan kuantiti yang tak masuk akal. Lepas tu nak macam-macam, nak terbang, nak mimpi jumpa Nabi, nak itu, nak ini. Akhirnya golongan-golongan sendiri yang menyebabkan kita mudah terkesan dengan dajjal. Lepas tu sebagai penutup, saya akhiri dengan satu peringatan daripada Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan satu hadis yang menyebabkan sahabat ni rasa macam terancam tu, iaitu cerita tentang dajjal. Nabi kata, setiap daripada Rasul yang diutuskan akan mengingatkan umatnya tentang dajjal. Maka Nabi dah tak ada,
Aku adalah Nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Apa kata Nabi? Dajjal tak keluar lagi. Maka secara pasti Dajjal akan muncul zaman ini. Kalaulah Dajjal muncul dan aku masih ada, aku sendiri yang akan mempertahankan kalian daripada Dajjal. Dan Nabi bila sebut nak pertahankan kita daripada Dajjal, Nabi tak sebut aku sendiri yang akan menghunuskan pedang, mempertahankan kalian, membunuh Dajjal. Nabi tak sebut. Dalam hadis Nabi menggunakan kalimah fa'ana hajijun, aku sendiri akan berhujah dengan Dajjal. Bermaksud signifikan yang Nabi nak sampaikan kepada kita adalah ancaman Dajjal akhir zaman bukan datang dengan ancaman fizikal yang kita kena masuk gym, yang kita kena katangkan badan, sasakan tubuh badan, nanti nak berperang dengan Dajjal. Tak. Nabi sendiri bagi tahu aku pun tak boleh bunuh Dajjal. Sayyidina Umar pernah pada zaman Nabi ada satu individu yang para sahabat dah declare lah ini adalah Dajjal. Nama dia Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini dia lelaki berketurunan Yahudi yang memang kelebihan dia pada waktu tu dia macam boleh teka-teka benda-benda gaib, sehingga para sahabat sebahagiannya menyangka ini adalah Dajjal. Sayyidina Umar offer nak bunuh dia. Apa kata Nabi? Tak boleh. Pertamanya, kalau dia bukan Dajjal, kau mau bunuh orang tanpa sebab aku berdosa. Dan yang kedua, kalaulah dia Dajjal, kau memang tak boleh bunuh dia, kerana yang boleh bunuh dia hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya kita akhir zaman, kalau jumpa Dajjal pun tak boleh, kita tak boleh bunuh dia. Tak boleh bunuh. Tetapi yang kita perlu hadapi adalah pemikiran Dajjal yang akan merosakkan kita. Sebab tu Nabi pesan, kalau Dajjal muncul dan aku dah tak ada, maka pandai-pandailah jaga diri masing-masing. Tolong jaga diri masing-masing, kata Nabi. Tolong berhujah. Masing-masing kena faham agama, selok-belok agama dengan baik. Supaya apa? Kalau Dajjal datang, kita boleh lawan Dajjal. Kita tak minta untuk bertemu dengan Dajjal, tapi kalau Dajjal datang, mudah-mudahan kita mampu untuk berlawan dengan dia. Sebab Nabi pesan, jangan bercita-cita nak jumpa Dajjal. Jangan. Kerana ancaman dia, ucapan dia, dia diberikan kuasa sebagaimana Tuhan. Allah Ta'ala izinkan dia ada kuasa macam Tuhan. Dia boleh hidupkan orang mati. Boleh hidupkan orang mati. Sebab tu bila baca pasal hadis Dajjal memang seram. Maka Nabi pesan, kalau boleh kita kena ada penguasaan ilmu yang baik untuk memahami selok-belok agama dengan baik. Maka baru datang hadi min Allah pun kita dah kantoi. Baru datang ancaman-ancaman seputar ini pun kita dah bergaduh teruk. Isu Queen Elizabeth pun kita dah bercekam. Kita tak boleh nak bezakan mana maklumat yang betul-betul boleh kita jadikan sebagai pandangan yang mendukung agama. Macam mana kalau Allah telah datangkan Dajjal? Lepas tu Nabi kata apa? Tolong jaga diri masing-masing, fahamkan selok-belok agama dengan baik, dan minta tolong dengan Tuhan. Allah sebaik-baik pelindung pada waktu itu. Gambaran, pada waktu itu tak boleh nak berharap kepada orang lain semata-mata tolong jawabkan untuk kita kalau kita sendiri tidak ada satu keyakinan yang kuat. Kena ada keyakinan yang kuat. Kalau kita seorang-seorang tu, maksudnya kita boleh jaga diri. Kalau duduk seorang-seorang tu, kita dah tak payah suruh orang nak ingatkan jaga semayang, tak payah. Maka bukti bahawa kita berada pada kondisi yang baik untuk mengelakkan daripada ancaman Dajjal. Jadi saya kira itulah yang boleh saya kongsikan pada tengah hari ini. Kisah tentang Amru bin Abasah, orang yang berasal daripada Yaman. Orang dia sebutkan individu terawal yang memeluk Islam daripada kalangan luar daripada Mekah. Ada yang menyebutkan dia orang yang keempat yang masuk Islam, tetapi ada juga yang mengatakan bukan. Maka tidak ada isu yang besar, tetapi cerita yang ada dalam riwayat Imam Muslim dan hadis yang sahih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.